Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri saya dulu. Saya sebagai Kamarul Arif bin Abdul Wahab daripada unit Pembimbingan Pengurusan Aset Kerajaan, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, Ibu Pejabat JKR Malaysia. So, saya akan teruskan dengan topik yang terakhirlah untuk sesi pada hari ini, iaitu modul 4, Anggaran Belanjawan Mengurus untuk Aset Tak Alih ataupun ABM PATA. Okey, anggaran belanjawan mengurus ni disediakan bagi memastikan perancangan dan kawalan perbelanjaan diuruskan dengan cekap dan berkesan. Ini kerana ABM PATA ni disediakan berasaskan ataupun berdasarkan kepada pelan perancangan aset yang telah disediakan dan diterangkan melalui slide-slide yang telah dibentangkan sebelum ni, iaitu terdiri daripada 5 aktiviti utamalah di dalam fasa penggunaan aset, iaitu aktiviti penerimaan dan pendaftaran, aktiviti operasi dan penyelenggaraan aset, aktiviti penilaian aset, aktiviti pemulihan pemeliharaan ubah suai naik taraf dan juga aktiviti pelupusan aset. Okey, ABM PATA ni disediakan bermula pada 15 Mei pada setiap tahun. 15 Mei ni adalah bukan pada tahun yang kita rancang untuk laksanakan aktiviti tersebut. Ia dilaksanakan 2 tahun sebelum. Contohnya aktiviti tu kita rancang untuk laksanakan pada tahun 2023. So perancangan ataupun ABM PATA ni perlu disediakan dari peringkat bawah, peringkat premis bermula pada tahun 2021. So 2 tahun sebelumnya. Okey, dilaksanakan di peringkat premis, daerah, negeri, wilayah, jambatan, agensi dan juga kementerian. Okey, pegawai yang terlibat dalam penyediaan ABM PATA ni adalah POF di peringkat premis dan juga pegawai technical facility di peringkat daerah, negeri, wilayah, jabatan, agensi dan juga kementerian dengan mengikut proses kerja yang telah ditetapkan. So proses kerja ni akan diterangkan dalam slide yang akan saya bentangkan seterusnya nanti. Okey, ini adalah contoh kes pelan operasi dan penyelenggaraan aset POPA. Kita ambil contoh ni untuk pelan operasi dan penyelenggaraan aset. Salah satu daripada 5 aktiviti yang setiap tahun kita laksanakan di fasa penggunaan aset. Okey, contoh dalam ni kita lihat pelaksanaan tahun pelaksanaan adalah pada tahun 2021. So tahun perancangannya bermula pada 2019 di mana pada bulan Mei mengikut takwim bulan Mei 2019 telah dimulakan perancangan dan penyediaan pelan operasi dan penyelenggaraan aset POPA. So POF di peringkat kementerian akan mengumpul semua ABM bermula daripada peringkat premis sehinggalah kepada ke peringkat kementerian. Sebab tu pelaksanaannya dimulakan dengan lebih awal sebab dia perlu mendapatkan data daripada peringkat yang paling bawah, iaitu daripada peringkat premis lagi dan dikumpul sehinggalah kepada peringkat kementerian. Okey, tahun permohonan dan penyelarasan adalah pada Mac 2020. Ikut pada contoh ni, tahun permohonan adalah pada tahun 2020 di mana ABM PATA Kementerian akan diserahkan kepada pihak perbendaharaan untuk tujuan bajet, permohonan bajet. Dan seterusnya penuntukan yang diterima perlu diselaraskan semula berdasarkan kepada peruntukan yang diluluskan oleh perbendaharaan dan seterusnya akan masuk pada tahun pelaksanaan pelan iaitu pada tahun 2021 kalau ikut contoh di sini. So semua premis boleh melaksanakan pelan operasi dan penyelenggaraan aset POPA masing-masing berdasarkan pada jumlah bajet yang diluluskan. Sekiranya bajet tersebut yang diperolehi dapat kurang daripada yang dimohon, so pihak kementerian ataupun pihak tentuan dan perempuan perlu menyelaraskan balik semua aktiviti yang telah dirancangkan berdasarkan kepada bajet yang telah diluluskan. Okey, kita lihat di sini takwim penyediaan pelan perancangan aktiviti PATA dan juga ABM.
Okey, dekat sini kita lihat pada 15 Mei PTF akan menerima arahan daripada pegawai pengawal untuk melaksanakan aktiviti penyediaan ABM PATA. Kemudian POF premis akan mendapatkan input daripada premis di bawah seliaan beliau seliaan POF pada 2 Jun 2019. Kemudian POF ni akan menyediakan pelan setelah mendapat input. POF akan sediakan pelan dan dikemukakan ABM ke peringkat daerah. Premis akan kemukakan anggaran belanjawan mengurus tersebut kepada peringkat daerah, peringkat atasnya. So kemudian selepas tu dalam tahun yang sama juga ABM ni akan diserahkan ke peringkat yang lebih atas daripada daerah, iaitu peringkat negeri. Dan kemudiannya pada hujung tahun peringkat negeri ni akan kemukakan ABM yang telah dikumpul di peringkat negeri, sehingga ke peringkat negeri kepada peringkat jabatan. Dan kemudiannya pada tahun berikutnya pihak jabatan akan menyerahkan ABM yang telah disediakan kepada peringkat kementerian, dan kemudian pihak PTF kementerian akan menyerahkan ABM kepada pihak pembendaraan ataupun MOF. Aktiviti yang seterusnya adalah melaksanakan pelarasan ABM selepas mendapat kelulusan daripada MOF. Dan selepas kita dah membuat pelarasan, so aktiviti seterusnya adalah dengan melaksanakan aktiviti yang telah dirancang seperti mana di dalam pelan perancangan aktiviti yang telah disediakan sebelum ni. Okay, ini adalah proses kerja penyediaan anggaran belanjawan mengurus untuk aset tak alih. Yang pertama, dia punya proses kerja dia adalah aktiviti penyediaan anggaran belanjawan mengurus ABM bagi pengurusan aset tak alih. Kemudian pengumpulan ABM bagi setiap premis bagi setiap premis naik kepada peringkat daerah, kemudian peringkat daerah bagi kepada peringkat negeri. Negeri akan kumpul sehingga ke peringkat jabatan, dan seterusnya jabatan akan kemukakan ABM PATA kementerian kepada kementerian, dan seterusnya kementerian setelah mendapat semua data daripada peringkat yang paling bawah, so kementerian akan mengumpulkan ABM tersebut kepada pembendaraan. Selepas mendapat kelulusan, buat pelarasan semula, dan selepas itu melaksanakan aktiviti tersebut, dan seterusnya membuat pemantauan aktiviti berdasarkan kepada perbelanjaan peruntukan yang telah diluluskan. Ini dengan lebih detail lagi proses kerja penyediaan untuk ABM PATA ni. Okey, pada 15 Mei setiap tahun PTF akan menerima arahan daripada pegawai pengawal untuk melaksanakan penyediaan ABM PATA. Okay. So kemudian PTF yang bertanggungjawab ni setelah mendapat arahan daripada pegawai pengawal, so PTF yang bertanggungjawab ni akan menugaskan POF ataupun pegawai operasi fasiliti untuk menyediakan ABM PATA di peringkat premis. ABM PATA yang disediakan adalah untuk satu daftar premis aset ataupun DPA setiap tahun. Penyediaan ABM PATA adalah merangkumi semua kerja penerimaan aset. Ni semua aktiviti-aktiviti yang ada dalam fasa penggunaan bermula daripada penerimaan dan pendaftaran aset, operasi penyelenggaraan aset, penilaian aset, kerja-kerja pemulihan, pemeliharaan pemasuhan naik taraf, dan seterusnya pelupusan aset untuk setiap tahun. Okey, kerja-kerja dapatan input data awal ABM premis adalah bermula pada 2 Jun pada setiap tahun. So POF akan mendapatkan input untuk data awalan, dan input data awalan ni adalah maklumat yang berkaitan dengan jumlah kos aktiviti setiap pelan perancangan aset. Bermula daripada PTRA ataupun pelan penerimaan dan pendaftaran aset, POPA pelan operasi penyelenggaraan aset, PNA pelan penilaian aset, PIPUN pelan untuk pemulihan pemeliharaan pemasuhan net taraf,
dan juga yang terakhir adalah pelan untuk pelupusan aset iaitu PLA. Berdasarkan kepada objektif sebagai kepada kepala peruntukan. So lampiran yang terlibat dalam penyediaan ini adalah dengan merujuk kepada bab C, D, E, F dan G Tipata dengan menggunakan borang-borang 1C pelan, mengikut pelan yang berkenaan. Kemudian POF akan menyediakan MBM Pata untuk peringkat premis pada 2 September setiap tahun. Dan kemudiannya akan menyerahkan MBM Pata premis kepada PTF peringkat atasnya iaitu peringkat daerah pada 2 Oktober setiap tahun. Okey, penyediaan MBM Pata untuk peringkat premis ni akan menggunakan borang JKR Pata 4A 4A untuk premis. Nanti kita lihat 4B untuk peringkat kementerian pula. Okey, ini contoh borang JKR Pata 4A untuk anggaran belanjawan mengurus untuk peringkat premis di mana tahun tersebut adalah tahun pelaksanaan yang kita rancang untuk pelaksanaan aktiviti tersebut. So kat sini lihat ada kementerian, negeri, wilayah, nombor premis, nombor DPA, kategori premis aset ni sama ada aset tersebut bangunan, jalan, pembentungan, air ataupun lain-lain. Boleh nyatakan di situlah. So untuk fasa ni apa fasa yang terlibat di dalam perancangan tersebut. So ada macam saya cakap tadi ada 5 fasa utama iaitu penerimaan pendaftaran, operasi penjagaan aset, penilaian aset, pemulihan PIPUN dan juga yang terakhir adalah pelupusan aset. Ini yang kita rancang. Macam hapus kira kita tak masuk dalam ni sebab hapus kira tu berlaku tanpa kita rancang. Contohnya macam bencana alam, kehilangan, kecurian kan. Semua benda tu untuk apa termasuk di bawah hapus kira. So di mana hapus kira kita tak masukkan dalam perancangan. Ni yang penerangan bagi cara untuk mengisi borang borang jika Pata 4A ni tadi. Okey, setelah mengisi borang JKR Pata 4A ni tadi, PTF yang bertanggungjawab akan mengumpulkan ABM Pata bagi setiap premis yang telah dikemukakan kepada PTF dan hendaklah dipersetujui oleh PTF yang bertanggungjawab. Okey, kemudian PTF ni akan menyediakan ABM Pata daerah, negeri, jabatan kementerian dengan menggunakan borang JKR Pata 4B So proses penyerahan setiap peringkat pada setiap peringkat berikut premis kepada peringkat daerah pada 2 Oktober, daerah kepada negeri pada 2 November, negeri ke peringkat jabatan pada 2 Disember, jabatan ke kementerian pada 2 Januari tahun yang berikutnya. So, IBM Pata kementerian adalah IBM Pata peringkat terakhir sebelum dikemukakan kepada pembendaraan untuk kelulusan. ABM Pata ni hendaklah disetujui oleh pemilik aset iaitu pegawai pengawal. Tugas pegawai pengawal pula adalah untuk mengemukakan ABM Pata kementerian kepada pembendaraan. ABM Pata ni dikemukakan kepada pembendaraan pada 2 Mac tahun yang berikutnya lah. Okey, kita lihat borang JKR 4B Ini 4B adalah peringkat yang atas daripada premis tadi. Macam dia sama juga, tahun adalah tahun pelaksanaan. So letak situ kementerian, wilayah mana, kategori premis, aset tu sama ada bangunan, jalan, pembentungan air dan lain-lain. Dekat sini dia punya senarai lah yang diperolehi daripada peringkat yang bawah. Yang melibatkan fasa-fasa yang terlibat dan juga kos, berapa kos yang terlibat dalam perancangan tersebut dan juga jumlah permohonan bagi setiap premis, daerah, negeri, wilayah, jabatan, agensi dan juga kementerian. Semua input ni diperolehi dikumpul daripada JKR Pata 4A yang sebelum ni iaitu borang yang diisi oleh peringkat premis. Perangan borang saya dah terangkan tadi.
Okey, seterusnya setelah mendapat peruntukan PTF Kementerian akan mengendalikan mesyuarat penyelarasan dan sediakan peruntukan ABM Patah Kementerian berdasarkan peruntukan yang diluluskan oleh perbendaraan. Okey, perasaan peruntukan ABM Patah ni pada 2 November pada tahun berikutnya mesyuarat ni adalah perlu dilaksanakan bagi menentukan jumlah pengagihan peruntukan ABM Patah untuk setiap peringkat di bawah kementerian bermula daripada peringkat jabatan negeri sehinggalah ke peringkat daerah. Sekiranya peruntukan yang diterima adalah sama dengan apa yang dimohon, dekat situ tak ada masalah lah. Untuk pengagihan tu saya rasa tak ada masalah sangat. Mesyuarat ni penting dilaksanakan bagi jika peruntukan yang diterima tu kurang daripada apa yang dipohon. So perlu dilaksanakan semulalah untuk penyelarasan kerja bagi melaksanakan kerja-kerja tersebut mungkin mengikut kepada prioriti ataupun keutamaan kerja. Okey, kemudian PTF yang bertanggungjawab akan membuat perasan peruntukan bagi setiap pelan perancangan aset PTRA, POPA, PNPA ni, PIPUN dan juga PLA pengagihan peruntukan diputuskan dalam mesyuarat bersama PTF Kementerian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan tak semua pelan perancangan aset ni perlu dilaksanakan pada setiap tahun. Contohnya macam pelan penerimaan aset. Sekiranya pada tahun tersebut pihak tuan-tuan dan puan-puan tidak ada perancangan ataupun tak ada aset yang untuk diterima, makanya pelan PTRA ni tak perlu disediakan lah. Yang dekat sini yang saya nampak untuk yang perlu disediakan, yang wajib disediakan pada setiap tahun adalah pelan POPA, pelan operasi dan penyelenggaraan aset. Okay, begitu juga dengan pelupusan. So sekiranya tahun tersebut ada untuk laksanakan pelupusan, maka perlu dilaksanakan pelupusan tersebut bermula daripada PPA pelan perancangan aset. Macam PIPUN dan PLA ni sebenarnya kerja ni adalah berdasarkan kepada penilaian aset. So penilaian aset tu akan come out sama dengan satu keputusan, laporan sama ada aset tersebut perlu dilaksanakan kerja-kerja jas pembaikan biasa ataupun perlu dilaksanakan aktiviti PIPUN, pemulihan, pemeliharaan upah suara taraf ataupun sekiranya aset tersebut tidak dah jadi beyond economic repair ataupun telah tidak selamat lagi digunakan, maka akan pergi pada aktiviti pelupusan. Okey, seterusnya POF akan mengkaji semula aktiviti dalam pelan berdasarkan peruntukan ABM Patah yang diterima. Ni kes kalau dikena kaji semula sekiranya peruntukan yang diterima tu kurang daripada apa yang dipohon. Sekiranya kurang daripada apa yang dipohon, so POF ni perlu menyelaras semula aktiviti dalam pelan perancangan aset dengan mengikut keutamaan sekiranya bajet tidak mencapai amount yang dikendaki seperti mana yang dipohon. Okey, macam tadi untuk kita buat ABM Patah bermula daripada peringkat premis. Okey, JKR 4A premis naik ke atas kepada JKR Patah 4B kementerian. So selepas mendapat peruntukan, dia bermula daripada atas pula sebab peruntukan akan diterima oleh kementerian. Kemudian peruntukan tersebut barulah disalurkan ke peringkat yang lebih bawah. Okey, dekat sini kita lihat JKR Patah 4C, peruntukan anggaran belanjawan mengurus untuk pemerasan aset tak alih di peringkat daerah, negeri, wilayah, jabatan, agensi dan juga kementerian. Tahun adalah tahun pelaksanaan. Okey, kementerian yang terlibat kementerian negeri wilayah kategori premis ni sama macam borang-borang tadi. So nyatakan dekat sini bilangan aktiviti yang dirancang. Dia ada kat situ kita lihat objek kos objek sebagai ataupun kepala peruntukan ada pecahan dia dan setiap pecahan tu kepala peruntukan tu ada MT kat situ. M adalah mohon di mana T adalah terima. Kat sini nanti akan kita boleh buat dia punya perbandingan lah
jumlah yang dimohon dan juga jumlah yang diterima. Okey, ni saya dah terangkan tadi. Okey, JKR Pata 4D selepas apa tu nama kementerian buat penyerasan untuk peruntukan yang diterima. So POF akan menyediakan borang untuk peruntukan negara belanjawan mengurus bagi peringkat premis pula. Okey, macam biasa tahun adalah tahun pelaksanaan. Kementerian semua kena isi lah data-data ni, Kementerian Negeri Wilayah, jabatan apa, daerah mana, nama premis, nombor DPA. Ni untuk satu DPA punya So premis ni, borang ni untuk satu DPA. Okey, fasa apa yang terlibat? Sama ada penerimaan, pendaftaran aset, operasi penyelenggaraan aset, penilaian, pipun ataupun pelupusan Dekat sini data yang penting yang perlu dimasukkan adalah jumlah kos RM, mohon berapa, terima berapa. Disediakan oleh pegawai yang bertanggungjawab dan disahkan borang ni perlu disahkan oleh pegawai operasi fasiliti POF di peringkat premis. Okey, kemudian ini dah masuk pada pelaksanaan. So PTF kementerian yang bertanggungjawab akan melaksanakan kerja-kerja pelaksanaan aktiviti setiap fasa kitaran haya aset dengan berdasarkan kepada pelan perancangan aset dan juga bajet yang telah diselaraskan. Okey, kemudian dalam laksanakan kerja ni PTF kementerian perlulah memantau aktiviti bagi memastikan aktiviti yang tersebut yang dijalankan adalah berdasarkan kepada pelan perancangan aset yang disediakan. Pemantauan seperti penghantaran laporan kerja siap dan juga pembayaran selesai. Kemudian PTF kementerian akan membentang cadangan penambahbaikan di dalam mesyuarat JK Park Facility di setiap sukuan sukuan 1, 2, 3 dan juga 4 Input ABM Pata boleh dimasukkan dalam format laporan yang telah ditetapkan iaitu JKR Pata 3B. Okey, format dia adalah JKR Pata 3B. Ini adalah JKR Pata 3B. Kat sini dipecahkanlah ada semua aktiviti dalam apa tu nama fasa penggunaan ni ada penerimaan dan pendaftaran, operasi penyelenggaraan aset, penilaian aset, pipun dan juga pelupusan. Kat sini ada akan direkodkanlah mohon berapa, terima berapa untuk setiap aktiviti ni. Sekali faham tuan-tuan, perempuan? Okey, ada apa-apa soalan tak? Assalamualaikum Tuan. Ya, waalaikumsalam. Tuan, saya daripada Lembaga Kemajuan Ikan Terengganu. Saya nak tanya jika mengenai ABM ni, jika kami Badan Berkanun, kami hanya perlukan kelulusan daripada pegawai pengawal kan, ke perlu sampai ke peringkat kementerian untuk aset ta'alih ni? Macam mana tadi? Macam mana pegawai pengawal? Kami macam jika kami nak dapatkan kelulusan kan daripada PTF tu, kelulusan dia daripada pegawai pengawal, lepas tu sampai peringkat pegawai pengawal kan kita perlu dimajukan ke peringkat kementerian sebab Badan Berkanun kan tak tertakluk kepada persekutuan kan keseluruhannya. Badan Berkanun ni dia punya pegawai pengawal dia biasanya yang paling atas dalam organisasi Badan Berkanun tersebut lah kan. Untuk agensi Tuan, ada buat pelatihan UPF ke? Belum, dalam proses Tuan. Okey, dalam proses. Sebelum ni pernah tak attend ataupun attend mana-mana kursus di Pata? Masih baru lagi Tuan. Oh, ni baru first time lah First time. Dia nanti akan diterangkan lah apa tu nama dia punya macam mana Kalau untuk Badan Berkanun ni sebenarnya dia tertakluk kepada penerimaan dan juga apa tu nama prosedur yang
ada di badan berkandung tersebut lah kan. Sebab badan berkandung ni dia sedikit berbeza dengan kerajaan tau. Begitu juga dengan PBT. So untuk federal, yang ini Tipata ni digunakan pakai untuk federal, untuk kerajaan persekutuan. Tapi boleh juga diguna pakai oleh apa tu nama badan berkandung dan juga PBT dengan tertakluklah kepada penerimaan dan kesesuaian badan berkandung tersebut. So dekat sini pegawai-pengawal dia saya tak rasa KSU untuk badan berkandung ni. Untuk tuan punya agensi ni lah kan, jabatan tuan ni saya rasa adalah siapa yang lebih tinggi dalam organisasi tuan tu. Paling tinggi apa dekat situ? Ni ke? Apa? Sebagai apa? Ketua pengarah. Ketua pengarah kan? Paling tinggi. Ketua pengarah adalah pegawai pengawal untuk aset ni lah. Lembaga apa tadi? Lembaga Kemajuan Ikan. Lembaga Kemajuan Ikan Lembaga Kemajuan Ikan ni macam badan berkandung lah kan? Badan Berkandung Persekutuan tuan. Badan Berkandung Persekutuan. So ada tak Dr. Firdaus ada tak kat sini, Dr. Firdaus? Okey tuan, boleh tak nanti pihak tuan kemukakan email ataupun boleh type dalam pertanyaan dalam chat box ni, nanti kita akan jawab secara bertulis. Tuan Farid Boleh tuan? Farid Farid. Okey, Okey, terima kasih tuan. sama-sama. Ada soalan lain tak? Tak suka. Okey, kalau tak ada soalan lagi,